وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Yang saya kasihi sahabat saya pengacara majlis yang dimuliakan pengurusi surau Taman Ara ini beserta dengan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan muslim-muslimat sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang saya baca sebentar tadi, dan apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya kami nak jadikan khalifah di muka bumi Allah ini. Allah habaq dekat malaikat nak jadikan khalifah. Hujan turun lah. Hujan rintik Tambah lagi hidup. Allah nak jadikan khalifah kita ni. Tuan-tuan, saya khalifah. Bila kata khalifah, lalu malaikat kata ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Tidakkah kamu jadikan khalifah nanti mereka itu akan melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Dia kata melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Malaikat kata, tuan-tuan, macam mana malaikat tahu sedangkan malaikat tak pernah tengok lagi Nabi Adam alaihissalam? Lalu ulama menafsirkan, dia kata mungkin sebelum Nabi Adam ini ada makhluk lain lagi yang sama dengan Adam, yang Allah jadikan, yang mereka ni juga melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Jadi bila nak jadikan Adam, malaikat kata ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka itu melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Jangan masuk apa? Basah ni. Saya tak faham, saya tak faham. Tuan-tuan. Ni video je. Jadi alhamdulillah, kita ni khalifah ni. Ada muka handsome, ada tak handsome, ada cun, ada tak cun. Semua kita ni khalifah, termasuk dengan saya ni khalifah. Khalifah Allah. Apa dia khalifah? Kata ulama, ialah iqamatuddin wa siyasatud dunya bi. Iaitu ikut tegakkan agama, ikut perintah Allah, iqamatuddin, yang tegakkan agama Allah, wasiyasatu dunya bihi, dan menegakkan mensiasah dunia ini dengan bihi, dengan agama tersebut. Ni kita ni semua khalifah ni. Khalifah apa tugas dia? Ialah menegakkan agama Allah dan mensiasah dunia ni dengan agama. Ni kita ni khalifah. Punya besarnya amanah. Khalifah Allah sebut inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya amanah khalifah ini diberikan kepada bukit bukau, gunung ganang, fa abayna an yahmilnaha. Mereka tak mau menerimanya kerana tak mampu nak tanggung ni amanah ni, khalifah ni. Sedangkan manusia itu bila diberi amanah mereka terima, sedangkan manusia itu zaluman jahula. Ni kita ni zalim, dalam zalim bodoh orang. Tuan-tuan, kita ni zalim dan bodoh. Diberi amanah pegang khalifah nak takbir dunia, kita ni zalim. Dah zalim bodoh. Bukan saya kata, Quran sebut kita ni bodoh. Hampa jangan berlagak. Kita ni zalim dan bodoh. Sebab itu dalam ayat yang lain Allah kata apa? Kita selain daripada zalim, selain daripada bodoh, kita ni juga innal insan khuliqa halu'a. Allah jadikan manusia ni keluh kesah dan fikir. Wa idza mas'al syarru jazu'a. Bila Allah timpakan kesusahan, dia gelabah bewak. Tahu gelabah bewak? Dia Allah gelabah bewak, nak kata macam mana? Tengah baca tahu gelabah bewak, dia lalu kot jalan kan. Bila kita nak kereta dia tak lari.
Elok-elok dekat, boom, dia lari. Itu kita. Bila timpa kesusahan, gelabah bewak. Wa idza masal khairu manu'a. Bila Allah bagi kita kesenangan, manu'a, kikir, kedekut. Tu sifat manusia. Apa dia? Zalim, bodoh, gelabah bewak, kelong kesah dan kedekut. Ilal musalli, kecuali orang yang bersembahyang. Tuan-tuan tengok, kita ni amanah cukup besar ni. Tapi kita ni zalim, kita ni bodoh, kita ni kelong kesah, kita ni kedekut. Masya Allah, diberikan amanah untuk pegang ni kita ni. Sebab tu tuan-tuan, amanah tuan-tuan ni cukup besar, termasuk dengan saya ni. Sebab itulah saya nak cerita tuan-tuan satu peristiwa yang disebut dalam kitab. Kita ni yang diberikan amanah besar, kita juga disediakan dengan apa? Yursalu alaikuma syuwabun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Allah hantarkan kepada kita, iaitu alaikuma. Alaikuma tu apa? Ibnu Katsir kata kuma tu, dua tu ialah manusia dan jin. Hantarkan kepada alaikuma, kedua mereka, iaitu jin dan manusia. Apa dia? Iaitu cairan daripada api neraka. Tuan-tuan, kita ni yang khalifah besar amanah ni, Allah sediakan kita api neraka. Dan wanuhasun, iaitu cairan daripada tembaga. Fala tantasiran, pada hari itu kamu tak ada penolong. Ni kita ni khalifah cukup hebat, kita kata hebat. Tetapi Allah sedia dekat kita ialah cairan api neraka dan cairan tembaga yang mendidih untuk membakar kita. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sesungguhnya kami sediakan untuk neraka jahanam ini, itu di kalangan jin dan manusia ni, neraka jahanam nanti kita ni. Tuan-tuan, kita bangga kita khalifah, tapi kita ni Allah sediakan neraka jahanam menanti kita. Sebab apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati, tapi hati mereka tidak faham. Hati tak faham, bukan hati. Saya baca menafsirkan hadis. Inna fil jasadi muzghatun. Di dalam tubuh manusia ni ada ketulan. Iza salahat salahal jasadu kullu. Bila sihat, sihat gumpalan itu. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau sakit, sakit gumpalan itu. Ala wa ya qalb. Ketahuilah gumpalan itu hati. Hati kita ni. Hati kita bukan sakit. Kalau sakit senang tuan-tuan, tetapi bedak dia ambil cuci. Cuci dengan alkohol, elok pun balik. Dah, bukan hati. Sebab dalam manusia ni ada dua, rohani dan jasmani. Ni jasmani kita sakit. Tuan-tuan sakit kepala, tuan-tuan pergi beli Panadol. Beli apa? Active Fast. Makan biji lega. Sakit badan, tuan-tuan sakit apa? Demam. Beli Panadol. Tuan-tuan sakit gigi, pergi cabut. Jumpa doktor cabut. Sakit mata, pergi beli ubat mata. Tuan-tuan lapar, tuan-tuan makan. Tuan-tuan rasa gemuk, orang akan makan. Tuan-tuan rasa kurus, makan bagi banyak makanan yang berzat. Itu badan kita. Tapi spiritual kita, rohani kita. Tuan-tuan bagi makan nak dia sakit, punya menderita sakit ni, tapi tak ada orang bagi makan pun. Tuan-tuan tak cari makan, menderita tak kira dah, sakit rohani, tapi kita tak bagi makan dia. Sebab itu manusia tengok muka dia cukup cantik, badannya punya sendok kan, sendok kan, tapi tak boleh datang sembahyang. Sebab apa? Jiwa dia sakit. Bagaimana nak cuci jiwanya yang sakit ini? Tuan-tuan, program macam ni lah, program agama ini. Sebab tu tuan-tuan, selepas lagi saya akan pasang tuan-tuan satu suara daripada kubur. Pernah dengar tak suara daripada kubur? Siapa yang pergi dengar kuliah saya di masjid Mematang Pasir, dia akan dengar suara daripada kubur. Iaitu ada seorang profesor daripada Rusia, dia kaji tentang earthquake, gempa bumi. Dia buat masuk satu alat dalam bumi, tiba-tiba dia dengar daripada bumi itu bukan seorang teriak, jutaan manusia sedang diseksa. Jutaan manusia, saya tak dengar. Jadi tuan-tuan tunggu jangan lena. Hampa lena, balik dengan telefon. Kena abang Sebab apa? Kita ada jiwa kita ni kena cuci sebab sakit. Sakit dia apa? Dengan ada program macam ni tuan-tuan. Tapi tengok, taman ni ada berapa orang? Agak-agak ada 200 kan? Yang main 2, 3, 4, 5. Boleh kira. Itu termasuk dengan malaikat kali. Ada adalah 500 dengan budak-budak. Yang lain mana api? Dia duduk tidur. Sebab apa?
jiwa mereka sakit. Jiwa mereka sakit. Walaupun badan mereka kuat, tapi tak mampu datang surau. Tuan-tuan, walaupun ada sakit, ada lemak jantung ada, kencing manis pun ada, tapi tuan-tuan boleh datang. Sebab apa? Sebab jiwa tuan-tuan telah dicuci. Cara nak cuci dia apa? Dengan ilmu. Ilmu. Ni kita buat program ilmu ni untuk cuci jiwa. Tapi tengok ada orang sembang darah tengok. Sebab jiwa dia kotor. Nampak? Dia gelak darah. Sebab dia jiwa kotor. Patutnya dia kena duduk tahun ni ya. Kalau nak gelak, boleh pergi belakang. Ganggu orang. Sebab apa? Jiwa kotor. Sebab tu kena ada program ilmu tuan-tuan. Bila ada program ilmu, alhamdulillah menyuci jiwa kita. Bila cuci jiwa, baru ada kekuatan. Saya nak cerita tuan-tuan, ilmu ni bukan kena pergi tunggu ustaz mai ceramah. Dah, ilmu kita kena pergi cari. Ilmu bukan terletak pada anggota badan yang cantik. Ilmu bukan kepada serban yang besar, bukan kepada jubah. Tapi ilmu tuan-tuan kena pergi cari. Saya nak cerita tuan-tuan, baru ni saya dekat K4 pergi sembahyang maghrib. Bila pergi sembahyang maghrib tu, kita pun hempak sejadah. Bila hempak sejadah, kita pun nak takbir, tengok-tengok ada seorang Pak Haji pakai serban. Kita tengok Pak Haji ni pakai serban ni, kita tengok mesti berilmu punya orang ni. Kita pakcik, sila pakcik jadi imam. Dia pun, kita pakai baju t-shirt saja, jadi dia pun nak jadi imam. Dia pun keluar handphone. Dia letak tepi. Bila letak tepi, dia pun Allahu Akbar. Oh, kita tengok Pak Haji ni orang berilmu ni. Kemudian dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca pun sedap juga. Kita pun baca. Habis ya amin. Lepas tu dia baca surah, dia pun rokok. Dia rokok. Dia i'tidal. Telefon bunyi. Cintaku bukan di atas kertas. Siti Nurhaliza. Bukan pasal Siti Nurhaliza tu. Rupanya dia sami Allah liman hamidah, tangan dia tak turun, dia duduk standby dekat batin tu. Allah. Ton dia tekan. Hello. Aku tengah sembahyang ni. Nah. Dia jawab dalam telefon tengah duduk sembahyang. Saya kata ni pakai serban. Tapi jawab ketika sembahyang dalam telefon. Ni apa cerita ni? Dia kata ni mesti orang tua ni merapu ni, saya pun mufarakah, saya sembahyang habis. Bila siap habis sembahyang, dia pun habis. Bila habis, saya kata pakcik, tadi pakcik sembahyang, pakcik cakap dalam telefon kan? Dia kata, aku cakap sikit dah tak boleh lah. aku tengah sembahyang lah. Saya kata, pakcik cakap sikit, pakcik cakap dalam bahasa Melayu. Batal sembahyang pakcik? Batal kan dia tak? Tu dia tengok serban, tapi tak ada ilmu. Tuan-tuan, tak ada ilmu. Sebab tu pakaian bukan menunjukkan orang berilmu. Dia kena cari ilmu. Cari macam mana? Kena pergi cari, belajar ilmu. Tuan-tuan tengok saya cakap macam seorang ustaz. Saya bukan ustaz. Saya bekas seorang engineer. Engineer. Kemudian saya berhenti engineer lah jadi cikgu sains. Macam mana ustaz pula? Saya ambil 4 sanawi. Tuan-tuan tahu 4 sanawi? Saya ambil 4 sanawi, saya dapat jahit jildan, bukan jahit dadan. Bila dapat jahit jildan, saya sambung, saya ambil diploma bahasa Arab. Bila dapat diploma, saya minta tauliah majlis agama, dia bagi tauliah untuk jadi guru takmir. Jadi malam ustaz lah, siang cikgu. Oh, pedih kepala. Sebab apa? Ilmu tuan-tuan. Bila ada ilmu, kita boleh cakap agama. Kita boleh cakap tentang sains. Sebab apa ilmu? Bila ada ilmu inilah menyucikan jiwa manusia. Sebab tu orang yang berilmu bukan pakaian. Orang berilmu bukan muka yang cantik, tapi dia kena belajar ilmu. Bila belajar ilmu, menyucikan jiwa dia. Bila cuci jiwa dia, maka bila jiwa dia dicuci, maka akan keluarlah sifat takbur, sifat sombong, sifat ujub, sifat hasad dengki, sifat sum'ah, sifat yang mazmumah keluar habis. Sebab ada ilmu. Tetapi kalau tak ada ilmu, dia ada sifat takbur. Tuan-tuan boleh balik bukan? Apa tu dengar dengan engineer ni? Tuan boleh balik kalau ada sifat takbur. Sebab tu Nabi kata, la yadkhulul jannah, tak masuk surga man fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Siapa dalam hati dia sebesar zarah ada sifat takbur. Takbur tuan-tuan.
Kita duk main mengaji ni, duk main dengar ceramah ni, nak buang sifat ni. Sifat takabur ni. Sifat, aku hebat ni. Siapa ada sebesar zarah tak masuk syurga? Cuba tuan-tuan tengok, ada tak dalam diri kita? Kadang-kadang ada main, aku ni hebat kan? Tak masuk syurga. Bukan masuk jalan lagi, jalan angkuh. Bukan, ni masuk ada dalam hati dia, sebesar zarah. Tak kebor, tak masuk syurga. Masya Allah. Kita ni, dalam hati ni, ya Allah, sifat takbur, sifat hasad dengki, sifat ujub, sifat bangga diri. Masya Allah. Nak mengaji, nak ada ilmu, nak buang ni sifat ni. Bila buang sifat ni, barulah senang untuk cuci jiwa dia. Bila cuci jiwa dia senang, maka dia senanglah untuk ibadat kepada Allah. Semayang pun Allahu Akbar, khusyuk ya. Tapi kita semayang Allahu Akbar, mula-mula okey, lepas tu kepala nyok sebatang. Pinang tunggai, alus letak, typing. Tengok-tengok, lo habis dah. Sebab apa? Jiwa dia kotor. Jiwa dia tak dicuci. Sebab tu kena ada ilmu, tuan-tuan. Kena ada ilmu. Saya nak kata ilmu bukan kepada pakaian. Pernah saya nak kata, tuan-tuan, ada seorang Tok Bilal. Kadang-kadang Tok Bilal, Tok Imam baru ni di satu tempat. Dia baca khutbah. 2 minggu lepas saya pergi. Baca punya teruk. Dia baca apa? Pada bulan Ramadan itu. 2 Ramadan hari Jumaat. 17 Ramadan pun hari Jumaat. 17 Ramadannya dia pergi ambil hak 2 Ramadan. Dia ambil tak tengok dah. Alhamdulillah, hari ini kita baru menyambut Ramadan. Baru menyambut Ramadan apa? Ada 17 Ramadan dah. Dia baru baca hak 2 Ramadan. Lepas tu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai beriman, diwajib atas kamu berpuasa. Lepas tu, bahawa. Tuan-tuan tahu dia baca bahawa apa dia? Bahawa orang-orang yang beriman itu, apabila mereka melakukan ibadah puasa, Allah akan memberikan ganjaran, iaitu milik Allah. Wa ana ajzibi. Dia sebut bahawa tu dia? Barwa orang-orang beriman barwa. Saya kata ni apa punya Pak Imam dia, orang beriman dia boleh kata barwa. Sebab apa? Tak ada ilmu tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ambil hujan boleh lebat kan? Apa tak cari untuk bomba hujan? Contoh dah lagi dia turun lebat. Tak apa, kita contoh lagi tak. Sebab tu kena ada ilmu. Sebab tu tuan-tuan, ilmu bukan pada pakaian. Ilmu kena tuntut. Pernah seorang Tok Bilal. Tok Bilal ni, saya nak cerita tuan-tuan, dia pukul 5 dia main dah. Dia main pukul 5. Pukul 5.30 mamak jual roti. Tuan-tuan tahu mamak kan 786 kuarter rotan. Dia main lalu kat masjid macam surau ni lah. Pukul 5 dia tunggu, mamak main. Pop, dia pergi beli roti. Bila beli main letak, tunggu pukul 6 azan. Dia pun azan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu hari, dia main pukul 5.30 mamak tak main. Mana mamak ni? Yang kata Tok Bilal tak ada ilmu. Dia tengok pukul 6. Allah masuk waktu subuh, dia pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya ala solat. Hayya ala solat. Hayya ala falah. Baru kata mamak main. Pok, dia boleh berhenti. Hai mama, tunggu. Mamak dengar. Tu dia punya speaker. Mamak berat kalau dah. Dia boleh berhenti. Pergi turun, pergi beli roti dulu. Naik main tak. Sambung balik. Allahu Akbar. Tok Bilal tak ada ilmu. Sebab tu kita nak jadi apa pun kena ada ilmu. Saya nak kata kadang-kadang awak sembahyang subuh ni, saya selalu ulang sembahyang subuh. Contoh sembahyang subuh. As-salatu khairum minan naum. Betul tak? Tak betul. Sembahyang itu lebih baik pada tidur. Taman Nara ni, aku tengok ada 3 orang kan main. Sepatutnya dia tak boleh azam macam tu. Dia kena azam macam ni. As-salatu khairum minan naum. Dan tidur tu terangkah tu lahir. Pagi esok tanpa azam terangkah dah. Kalau tak main, memang telinga badak je. Kita semayang tu tidur terangkah dah sikit. Tapi orang tak ada ilmu tuan-tuan. Bila tak ada ilmu, macam inilah berlaku.
Pernah saya nak cerita tuan-tuan masa saya duduk di Bangi. Ada seorang inspektor polis cerita saya. Dia cerita apa? Dia cerita tentang seorang, dia kata kami masa tu persidangan Cogem. Tuan-tuan tahu persidangan Cogem 1989. Masa persidangan Cogem tu, mereka nak pergi benteras di lorong Haji Taib. Tuan-tuan tahu lorong Haji Taib kan? Tempat ceramah agama, tempat baca Quran, tentang hafiz Quran semua orang tu kan? Apa gelak macam pernah pergi ni? Dia lah tempat tu, tempat pelacur, tempat pondan, tempat macam-macam tu. Pasal pondan dia cerita tuan-tuan. Baru ni mereka panggil saya ceramah dekat apa nama Bagai Jam tu kan. Lepas tu kami pergi makan lah di lorong Haji Taib. Apa lorong Haji Taib lah? Di apa? Pantai Road tu, Pantai Road. Ada restoran tu makan lah, duduk makan kawan. Satu dosa ada 3 orang. Game pondan. Mai lah, mai. Duk panggil member dah. Makan sebelah saya. Dia kata, Ustaz, tengok sebelah. Saya pun tengok betul kebu. Macam perempuan tak tengok rugi, saya pun tengok juga dah. Saya pun tengok, Allah Akbar. Saya tengoklah, kita makan. Duk makan. Mereka pun habis makan. Bila habis makan, kata dengar. Alhamdulillah. Dia nak kontrol, lepas tu nak tuduh halqah besar tu. Takkan kau nak, Alhamdulillah. Mana dia balus macam lah. Saya kata kalau pondan juga. Tak boleh nak buat apa. Saya nak cerita, masa di persidangan Cogem tu, mereka pergi benteras di lorong Haji Taib. Tuan-tuan tahu lorong Haji Taib, tempat maksiat. Nak jaga imej negara, masa tu banyak hotel-hotel di lorong Haji Taib. Jadi hotel itu, di bawah dia ni, Allah pelacur banyak. Pondan-pondan pun banyak. Bila banyak, mereka pergi buat benteras pukul 4 petang. Pergi semua geng-geng apa nama polis ni, bawa dengan Land Rover, turun, pergi kepung habis. Hei, jangan lari! Tempat ni dah dikepung. Pokok lari habis. Hak pondan tu angkat kain, lari punya deras. Kalau takkan jatuh jenis jantan, tu lari punya deras. Ada polis ligan tak dapat. Polis tu ada contoh. Dia paling kena punggung. Pondan tu kali. Hai, wayuk nasi jaga. Dia marah tu, saya tambah tu dah tak masuk. Dia ligan habis, semua kepung, tak boleh lari. Tangkap habis. Ada penagih dadah. Semua naik atasnya roba. Semua naik. Ada seorang duduk pening tu. Datuk, nak pergi mana ni? Mereka nak hantar pergi Terengganu. Di sana ada pusat tarbiyah. Ajar agama, lupa dadah. Hampa Terengganu. Datuk, line clear. Oh, ada seorang penagih dadah, line clear. Semua naik dengan kudi penuh naik jalan roba. Bawa pukul 4. Mereka geng-geng polis ni ada yang geng semayang juga. Mereka kata, kalau kita ikut dengan mereka ni, dengan kita pun tak semayang. Jadi kalau kita sampai Kuantan nanti pukul 7, kita semayang dulu. Bawa elok sampai pukul 7. Dia berkata, hai hampa semua turun. Kita semayang dulu. Ada seorang tu tengah duduk pening. Datuk, semayang Datuk, line clear. Line clear lah. Ada seorang, Datuk, nak buat apa Datuk? Pergi ambil wuduk Datuk. Ada basuh perut, ada basuh kepala, ada basuh tangan, ada ikut suka Datuk. Dia kata, hang basuhlah apa pun, asal wuduk cukup. Bila setiap semua, tengok sebelah dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Imam mai. Tok Bilal tak mai. Pak Imam ni kata, Datuk, ada siapa-siapa boleh azan tak? Dia kata, Ustaz, aku nak pergi tengok. Dia pergi tanya hak berlagi dada, ada ambil wuduk. Hai, hampa, siapa boleh azan? Ada seorang tu tengah duduk pening. Saya boleh, Datuk. Dia kata, ni hang duduk pening ni boleh tak? Bapak saya Bilal. Saya, line clear. Dia kata, hampi. Dia pun pergi lah. Kan masjid tu bila kita nak, dia ada buka. Terkejut, kawan terkejut. Kawan mau pegang. Tarik nafas. Allah Ta'ala. Dia pergi hantar Allah Ta'ala. Pak Imam ni tak, azan apa Allah Ta'ala Orang azan Allahu Akbar. Pak Imam pipi. Hai. Pak Imam, ni apa azan Allah Ta'ala ni? Orang azan Allahu Akbar. Saya tahu Allah Ta'ala, Pak Imam. Dia kata, hang merapu Ni entah orang tak ada ilmu ni. Bagi azan. Jadi Pak Imam azan. Bila siap azan, Pak Imam ni umur 76. Dia semayang yang qasar, ta'arud, ta'yin. Saja aku semayang maghrib 3 rakaat. Jadi imam kerana Allah Ta'ala duduk di depan. Yang penagih dadah tadi duduk di belakang. Mereka awal duduk di belakang. Yang orang kampung duduk di belakang mereka. Tu dia punya duduk pening. Pak Imam ni, dia usalli fardal maghribi 3 rakaat imaman lillahi. Allah. Niat tak masuk.
Astaghfirullahalazim. Apa punya ni? Syaitan mana ni? Usolli. Allah. 2 kali dah. Tak masuk juga. Dia pun astaghfirullahalazim. Dia buat kali ketiga. Usolli. Allah. Tak masuk juga ni. Orang tua-tua. Bila tak masuk ni, hak tu bila Allah Ta'ala tadi dia fikir. Pak Imam kata, kenapa? Bagi saya ada kata. Pak Imam kata ni hang azan Allah Ta'ala, imam boleh ke? Azan Allah Ta'ala, imam line clear. Hang naik, dia kata. Dia pun naik, dia pun buat macam Pak Imam kau. Astaghfirullahalazim, astagfirullah. Dia pun Allah. Terus dia kiam. Habis kiam dalam 2 minit, dia kali Pak Imam. Tengok Pak Imam, sekali ya. Pak Imam 3 kali, dia sekali ya. Tu apa? Orang tak ada ilmu. Macam ni sebagai contoh aja tuan-tuan. Tak ada ilmu, dia akan buat macam ni tuan-tuan. Sebab tu kita ni nak cuci jiwa kita kena ada ilmu. Bila ada ilmu, sembahyang dia dalam keadaan berilmu, azan dia berilmu, baca Quran dia berilmu. Sebab kalau orang yang tak ada ilmu, dia ikut suka dia nak buat sembahyang ikut suka dia. Kita rasa macam pandai dah. Oh, pandai dah aku ni. Tiba-tiba main sembahyang tak betul. Puasa pun letang bukang. Zikir pun tak pernah buat. Bila ada ilmu, alhamdulillah dia bagikan kekuatan. Sebab tu tuan-tuan, nak lahirkan manusia yang hebat kena ada ilmu. Ni anak-anak kita ni, saya baru ni ceramah tuan-tuan di satu tempat untuk pegawai-pegawai nak pencen. Kita pun pergi ceramah. Ceramah habis ceramah, mereka ingat saya nak bercerita pasal projek-projek. Rupanya saya bercerita tentang mati. Terkejut. Pakcik-pakcik yang nak pencen. Habis semua ceramah, mereka menangis. Ada seorang tu habis menjumpa saya, dia peluk saya. Dia kata, Ustaz, pakcik umur berapa? 53. Dia kata, Ustaz, saya hanya tahu baca Fatihah. Umur 53, tahu baca Fatihah. Yang lain tak tahu dah. Dan baru ni saya ceramah di satu tempat di belah Penang. Buat di padang macam ni lah. Rumah dia tepi padang, tak boleh lari. Jadi terpaksa lah dengar ceramah. Habis dia ceramah, tersentuh jiwa dia. Dia main peluk saya. Dia kata, Ustaz, saya ni Quran tak erti baca. Semayang, saya tak pernah semayang. Berapa umur dia? 76. Nelayan. Pergi, pukul 5 bangun, pergi laut, balik, semayang. Muka ni tak ada seri langsung. Muka ni hitam. Saya tengok, ya Allah. 76, semayang tak erti semayang. Quran, dia kata rumah saya Quran pun tak ada. Tu pun pasal dia dengar rumah dia tepi padang. Masya Allah, saya kata, ada juga manusia macam ni. Tuan-tuan duduk taman, tuan-tuan nampak hebat lah. Ramai orang yang ada ilmu. Cuba tuan-tuan pergi kampung. Ni district baru ni, saya pergi ceramah. Saya tanya pelajar-pelajar ni macam ni. Siapa tak sembahyang subuh? Majoriti yang tak dengar. Pelajar-pelajar. Bapak-bapak mereka penulis getah. Bila tanya pendapatan, 3,000 sebulan. Pendapatan penulis getah lah. Sekilo RM3 nampak. Anak-anak tak sembahyang. Sampai teratur punya teruk. Sebab apa? India. Melayu ke India? Ingat India? Tu merah nam kya hai? Tengok macam ni yang berlaku di sekolah macam tu lah. Esok kita pun macam tu lah. Esok kalau lah ditempatkan dalam surga, esok kita boleh tengok orang-orang yang ahli neraka nak tengok. Tolong. Macam tu lah, sama macam di dunia pun macam tu. Kita akan dengarkan, kita bagi dengarkan mereka suara daripada kubur. Cuba tuan-tuan dengar. Sama lah macam ni lah, riuh dia macam tu sama. Suara daripada kubur. Cuba dengar. Kita dengar. Suara daripada dia tutup lah. Suara ni bukan seorang, jutaan manusia dengar dalam keadaan diseksa, menjerit mereka dan saya ambil suara ni, saya masuk dalam bilik, kemudian saya ambil seekor kucing. Kalau tuan-tuan tahu kan, suara dari ahli kubur tak boleh dengar illa insan, manusia tak boleh dengar kecuali binatang. Bila pasang suara ni, kucing tadi lari. Tuan-tuan dengar suara ni. Ya. Suara daripada kubur. Jutaan manusia sedang diseksa.
Dah, senang ke dah? Kayuh dia, kayuh dia. Dia tinggal buka. Okey. Dengar suara daripada kubur. Diterang. Ya, apabila diterjemahkan artikel tadi secara bebas, penemuan terakhir ini adalah penemuan yang sangat mengejutkan pendengaran kami. Dengan penemuan ini, banyak dari para peneliti kami yang berhenti dari pekerjaan ini karena ketakutan. Pada awalnya, kami hanya hendak mendengarkan pergerakan bumi dengan interval tertentu dan menggunakan super sensitive microphone yang dapat masuk ke dalam bilik atau lubang-lubang bumi dan reluntuhannya. Pada awalnya kami menyangka apa yang kami dapat itu adalah gesekan dari alat-alat kami pada dinding-dinding perut bumi, tetapi suara ini menghancurkan seluruh logika kami. Setelah beberapa penyesuaian, kami berkesimpulan bahwa suara ini berasal dari interior bumi. Jadi seakan-akan di dalam perut bumi ada ruang lain yang berbeda dari tempat yang kami gali. Dan dari ruangan tersebutlah kami sangat tidak mempercayai apa yang kami dengar. Kami mendengar dari ruang bumi yang lain itu ada suara manusia berteriak keras dalam kesakitan. Walaupun satu suara didengar, kami dapat mendengar ribuan, bahkan jutaan latar belakang suara manusia yang sedang dalam kesakitan akibat penyiksaan. Setelah penemuan yang mencengangkan ini, setengah dari peneliti kami berhenti karena takut. Yang sangat mengejutkan lagi bagi orang Soviet itu adalah setelah suara tersebut direkam pada malam yang sama, keluarlah semacam gas atau kabut yang terang dari lokasi penggalian gas. Gas atau kabut tersebut keluar dengan membentuk pilar-pilar dan tulisan yang membentuk seperti sayap kelelawar. Ini kalau sayap kelelawar mungkin seperti landas Allah, Allah alam. Lalu menampakkan dengan sendirinya dengan bahasa Rusia yang artinya aku telah menaklukkan atau aku telah menundukkan. Tulisan itu terlihat di awan di Siberia yang gelap. Kejadian itu sangat tidak dapat masuk akal. Orang-orang Soviet seakan-akan sedang diteror. Beberapa saat setelah itu datanglah ambulans ke kumpulan orang-orang tersebut dan memberikan obat yang dapat menghilangkan memori dengan singkat sebagai perawatan terhadap korban yang melihat keajaiban itu. Ini mungkin agar kejadian ini tetap dirahasiakan. Saya cepatkan. Sebagai komunis, saya tidak percaya adanya surga dan Injil. Tetapi sebagai ilmuwan, sekarang saya percaya adanya neraka. Sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata. Apa yang kami temukan, apa yang kami lihat, dan apa yang kami dengar. Dia tidak percaya adanya neraka, adanya surga. Tetapi bila dia dengar suara ni, baru dia tahu bahawa dalam tanah ni ada manusia yang sedang disiksa. Sangat cepat ketika kami mencapai di dalam perut bumi. Wallahu a'lam. Kita dengar. Ya, marilah sekarang kita mendengarkan suara yang ditemukan oleh Dr. Azakov itu. Suara ini tidak lama, hanya 38 saat saja. Tapi mari kita perhatikan baik-baik. Demikianlah suara tadi. Kalau kita perhatikan di tengah-tengah tadi ada suara yang menyerukan Allahu Akbar. Perhatikan pada bagian ini. Kita ulangi sekali lagi. Kita ulangi sekali lagi. Dan juga dari akhir bagian ini terdengar suara Allahu Akbar. Sekali lagi kita dengarkan. Sekali lagi. Kita ulangi sekali lagi.
disiarkan di BBC Radio di London. Rakaman ini disiarkan oleh BBC dan juga Al Jazeera Al Arabia. Dia ambil rakaman yang sama disiarkan. Jadi kalau kita kata benda itu tak sahih, kenapa BBC siar? Jadi rekaman itu dikatakan sahih daripada bumi, bukan seorang manusia, jutaan manusia yang sedang diseksa. Masya Allah. Kita sebagai orang Islam, kita boleh ambil akibat. Sebab Tuhan dah sebut dah, bila roh manusia ni dikeluarkan daripada ubun-ubun, kemudian roh orang beriman ini akan duduk di Aliyin, iaitu tempat yang paling tinggi di atas arsy Allah. Tetapi orang yang derhaka kepada Allah duduk di Sijin, di mana? Di bawah bumi yang ketujuh. Mungkin itu di antara orang yang diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah ingat. Takut juga mereka. Dan nak tunjuk tuan-tuan, baru ni seorang budak yang derhaka dekat mak dia. Mak dia sumpah dia jadi seekor ikan pari. Tuan-tuan tengok gambar. Derhaka dengan mak. Apa ingat? Aku sumpah ikan pari. Pada besar. Ingat. Tengok ni. Bagaimana seekor ikan pari. Sebab dia ekor dia. Ini tangan dia. Tangan. Ini muka dia. Dikatakan derhaka dengan mak dia, lalu disumpah dengan seekor ikan pari. Bukan gambar yang keras, gambar yang bergerak. Dan baru ni tuan-tuan, kita dikejutkan dengan satu gambar yang diambil di Arab Saudi, iaitu satu makhluk yang dijumpai kepala dia. Kepala dia tu sebesar kemah ni. Tuan-tuan tengok gambar. Bukan saya nak cakap bohong, saya tengok gambar. Kepala dia sebesar kemah. Lari lewat. Tengok. Kepala dia sebesar kemah. Dalam kepala tu boleh masuk 6-7 orang. Tengok gambar. Nampak? Tu kepala dia, ni orang yang gali tu. Ni nampak tak? Cukup besar. Dikatakan ini orang daripada zaman Nabi Adam AS. Sekarang perjumpaan yang cukup pelik. Dan baru ni, bagaimana seorang perempuan yang dimasuki oleh syaitan, jin, kemudian didakwah oleh seorang ustaz, menyebabkan dia masuk Islam. Kita tengok. Lah ni pelik-pelik semua jumpa. Tunjuk tuan-tuan. Apa dia senyap apa? Sembang. Tapi nak tunjuk ni. Kita tengok. Kamu tengok. Yang ni. Seorang perempuan yang dirasuk, kemudian tengok jin pun terima Islam. Punya hebatnya jin.
Jin masuk Islam. Perkara pelik-pelik pernah berlaku. Dan baru ni mereka ramalkan 2019 akan berlakunya kiamat. 2019. Bagi saya seorang ahli sains, kita berpandu kepada fakta. Kalau fakta itu betul, memang asteroid dia duduk dikelilingi oleh di tempat Zuhal Zurah tu berjuta-juta ni asteroid ni. Kalau satu saja asteroid keluar, hancur kita. Memang kalau keluar, memang hancur dunia ni. Dia hentaman dia cukup kuat. Kalau mereka ramal 2019 dengan fakta, mungkin berlaku. Kalau tuan-tuan tengok tanda-tanda kecil, semua tanda dah tak ada. Kalau tanda besar, contohnya, saya tunjuk tuan-tuan ni. Saya bawa CD Ambang Kiamat. Nak tunjuk sini mengambil masa 45 minit. Saya bawa LCD semua nak pasang tuan-tuan. Tapi hujan ni susah siap. Saya bawa CD Ambang Kiamat. Dia cerita hadis Nabi. Kemudian dia tunjuk bila telah berlaku. Contohnya macam ni, dia punya ni. Preview dia, saya tunjuk kepada tuan-tuan. Ambang Kiamat. Ini preview. Ambang Kiamat. Dalam bentuk gambar dan hadis Nabi. Ambang Kiamat dan kedatangan Imam Mahdi. Dia baca hadis Nabi, dia tunjuk gambar. Contohnya hadis yang pertama. Sungai Furat menjadi kering kotak. Kedatangan hari kiamat seperti yang telah disebutkan di dalam hadis adalah peristiwa penyekatan aliran sungai Euphrates. Dia tunjuk bila telah berlaku dan bila tarikh-tarikhnya. Atau sungai Euphrates merupakan sungai paling utama yang terkemuka di Turki. Sungai ini menjadi saksi kepada satu peristiwa. Kalau tunjuk tuan-tuan, lemah saya baca. Tapi tuan saya, kalau boleh tuan-tuan belilah CD tu, bukan untuk saya. Sebab kita ada peruntukan untuk surau di kuartus guru. Kita buat tu, kita masukkan tabung sebagai derma. Agar RM5 boleh dapat ke adik saya. Nanti ada. Ambang Kiamat dan kelahiran Imam Mahdi. Kalau siapa tak ada duit, dapat hutang nanti bayar kat Cikgu Syahrul. Cikgu Syahrul tu, satu sekolah saya. Ambil tu, bayar dah. Dengan tak bayar, balik dengan ni. Sebab tu surau aja boleh dapat ke adik saya. Tuan-tuan tengok, tanda-tanda kiamat juga hampir dah. Tapi tengok orang tak ada ilmu. Orang buat tak tahu aja. Maksiat berlaku. Ni malam ni, cuba apa naik motor pergi jalan tu. Dekat jambat yang tak buka lagi tu. Penuh. Baru ni keluar dalam mastika apa dia kata. Saya tak ada nak beli mastika tu. Dikatakan sampai melakukan maksiat. Di atas jambatan tu baru nak buka tu. Penuh. Tak percaya, cuba tuan-tuan naik motor malam ni. Ni hujan-hujan ni pun penuh. Orang anggap biasa. Sebab apa? Mereka anggap perkara ini yang kiamat ni tak akan berlakunya. Anggap mereka umur panjang. Sebab tu kita orang yang beriman. Allah bagi ilmu kat kita. Bila ada ilmu, maka ada iman. Bila ada iman tu apa? Yazidu wa yanqusu. Iman tu dia bertambah dan berkurang. Ketika mana bertambah? Ketika bila tuan-tuan semayang sedap aja. Dengar ceramah seronok aja. Pergi surau seronok, itu iman bertambah. Ketika mana kurang? Orang ceramah mereka boleh duduk sembang. Tapi alhamdulillah lari dari mana? Alhamdulillah ni dekat-dekat ada iman tu. Ada bila dengar ceramah, berasa Allah apa ni ceramah tu? Menyalak apa? Tuan-tuan, kemarin dulu saya jumpa seorang penggali kubur. Gali kubur nak tanam satu darjah jenazah. Dia jumpa satu kanda terpusing arah dia. Kemudian jumpa mayat dalam tu, kain kafan masih ada, dan mayat itu terpusing daripada arah kiblat. Saya nak tanya, nak korek siapa dia sebenarnya tu. Dia tak mahu abang, dia kata ini rahsia penggali kubur. Dia amanah, dia tak mahu cerita. Saya kata tanyalah, pakcik berapa lama ni? Orang ni mati, lelaki perempuan. Dia abang lah perempuan. Berapa lama mati? 6 tahun dah. Kanda boleh terpusing. Boleh terpusing tuan-tuan. Dan mayat dia lawan kiblat. Saya kata boleh cerita sikit apa. Dia kata perempuan ni masa saya hidup saya tahu dia. Tapi dia tak beritahu nama. Kita boleh cerita sebagai ambil teladan. Dia kata perempuan ni dia pergi dengar mengaji juga. Kalau ustaz main dia dengar. Tapi balik dia
Dia peleceh. Ustaz ni seimbang, bohong lah. Semua ni. Dia balik situ. Akhirnya dia tolak ustaz yang menyampaikan kebenaran. Tuhan palingkan dia dalam kubur. 6 tahun dah dia ditanam. Kemudian bila buka, kanda dia terpusing. Dan mayat dia terpusing daripada arah kiblat. Tuan-tuan, ni baru ni. Di Masjid Bangui. Satu mayat nak dikuburkan. Korek kubur. Jumpa dalam dia Haji Muhsin. Saya sebut nama. Haji Muhsin. Korek kubur. Kubur tu bila korek, jumpa mayat dengan kain kapan dia, dengan bantai yang letak tu tak belai. Termasuk dengan kain kapan dia. Tuan-tuan tahu berapa lama Haji Muhsin ni mati? 17 tahun. Tuan-tuan buka dalam internet. Iaitu bapa saudara kepada Ustaz Nasri. Sekarang dia kerja BPD. Ustaz Nasri pak saudara dia. Haji Muhsin. Bila selidik balik, rupanya Haji Muhsin ini seorang yang hafal Quran. Tak belai mayat dia, tuan-tuan. Pergi sembang. Pergilah sembang. Tak gelai mayat dia. Sebab apa? Sebab hafal Quran. Adik saya cerita balik kepada Mesir. Dia kata ada seorang perempuan di Mesir tu, bila kedutaan Malaysia sewa bangunan. Di bawah tu ada pelajar Malaysia mati. Masa tu adik saya cerita ada anak Harusani meninggal dunia. Nak masuk, jumpa mayat seorang perempuan masih lagi berdarah, aksiden. Dibagi tahu di antara yang hafal Quran. Tak gelai. Ni di Ampangan Beris. Ampangan Beris kan Beris? Korek kubur abang saya. Yang korek kubur tu ialah member dia. Dia kata korek kubur tu jumpa ada satu mayat perempuan. Tak gelai. Rupanya sidik-sidik perempuan ini ialah tutup bidan hak sambut budak. Tutup bidan. Mungkin dia ikhlas, dia sambut kerana Allah. Dia sambut. Tak gelai, dia suka tolong orang. Masya Allah, tuan-tuan. Sebab tu kita ingat, dunia ni kita buat maksiat. Dunia ni kita buat apa yang bertentangan dengan Allah. Allah balik dah. Nampak jaga. Banyak di kalangan manusia yang melakukan durhaka kepada Allah. Allah balik. Contoh baru ni, saya jumpa seorang, nama dia Muhammad Nur. Dia ajak ustaz, jom pergi ceramah dekat Penang. Dia kata, buat apa? Jomlah ustaz. Mula saya tak kenal, dia telefon ya. Saya pun kata nak tunggu tak mana. Tunggu dekat surau Betam. Saya pergi tunggu. Mana Mak Nur ni? Habis semayang asar dia jumpa saya. Pakai baju biasa. Saya Mak Nur panggil ustaz ni. Nak pergi ceramah dekat Penang. Ustaz main apa? Saya nak kereta kancil lah. Apa ustaz tunggu dekat depan. Saya pun duduk tunggulah kereta dia. Saya ingat kereta dia pun kuat-kuat pun. Kan? Honda Accord ke Citra ke apa kan. Tak tahu main Mercedes mata belalang. Hat 300,000. Main botis. Pakai baju RM10 dah. Kain pun gajah duduk lah. Kita gajah diri kan. Dia gajah duduk lah. Saya kata, loh, pakai kasut pun RM10. Pakai Mercedes mata belalang. Lepas tu dia kata, ustaz ikut saya. Bayanglah kancil dengan Mercedes ikut. Sama taraf kan. Mata belalang kau pun. Pergi sampai dekat Betam ni kau. Golf resort. Dia kata, ustaz, dia pun tekan pintu. Pak, dia buka. Dia kata, ustaz, wang masuk dalam garaj. Dia pun tekan. Pak, garaj kita buka. Dalam tu ada satu lagi Mercedes. Saya pun wang masuklah Mercedes saya. Mata belalang kan. Masuk satu ni. Allah, saya kata, ya Allah, kancil dengan Mercedes tak sama taraf. Kemudian, dia kata, ustaz, simpan. Kita naik Mercedes saya. Dia kata, ustaz, masuk dalam rumah. Bila masuk dalam rumah, pijak, ni ada sensor. Pijak, aircon, pum. Rumah apa pijak, aircon dah kan. Pum, kipas bunyi dan buruk lah. Ni pijak, pum, aircon. Saya duduk, televisyen tak ada. Saya kata, abang, televisyen tak ada lah. Dia kata, ustaz, hidup saya dengan Quran. Hidup dia dengan Quran, orang yang kaya. Tuan-tuan kaya kan? Apa yang tuan-tuan ada? Apa yang saya ada? Tak ada apa. Dia seorang kaya, hidup dia dengan Quran. Dia kata, ustaz, tadi saya baca Quran daripada Zuhur sampai Asar. Dalam akaun saya masuk 2 juta. 2 juta baca daripada Zuhur sampai Asar. Dalam hati saya, bagi aku sejuta, alhamdulillah. Aku jenis syaitan ni, syaitan. 2 juta. Saya kata, abang kerja apa ni? Dia tak mahu abang. Saya nak tanyalah abang lah. Semua estate abang yang Mercedes semua ni, dengan rumah ni, berapa? Dia kata, 6.2 million. 6.2 juta. Tuan-tuan ada 6.2 juta kan? Dia ada 6.2 juta. Rumah dia yang kedua ialah surau Betam. Kita ada dalam 30,000 ya pun. Surau pun tak main. Mercedes mata belalang 2 biji. Rumah yang kedua
surau bertang. Kita kapcai lah. Surau tak main. Awak hang belagak tengah mana? Tengok diri kita ni yang hebat tengah ni. Apa kita ni? Saya ni. Katalah, tuan-tuan kata saya hebat. Apa ada saya? Ni hidung saya ni, yang ni, pelepah tamar. Dalam dia ada apa? Tai hidung. Ni telinga ni yang cantik ni. Dalam ada apa? Tai telinga. Mata tuan-tuan yang cantik. Dalam ada apa? Tai mata. Perut ada apa? Saya sebut lah, dia tahu. Depan ada apa? Tai juga. Belakang tai. Kuku, tai kuku. Ni apa? Ni. Kulit yang cantik. Bila berpeluh 2 jam, ada apa? Daki. Ni. Rambut yang cantik. Atas ada apa? Kelembung. Atas ada apa, adik? Dalam rambut ada kutu. Hampa. Apa hebatnya manusia? Tak ada apa. Jadi nak bangga apa, tuan-tuan? Nak bangga apa? Cuba tuan-tuan tengok. Nak bangga apa? Apa yang sombong? Sebab tu yang patut sombong ialah Allah. Allah ketika mati semua manusia, dia kata, limanil mulk hadzal yaum. Siapakah raja pada hari ini? Lillahi wahidil qahar. Allah yang satu, yang maha agung, aku. Itu. Allah berhak sombong. Kita nak sombong apa? Apa nak sombong apa? Apa yang ada? Tak ada apa. Sombong kita menunjukkan kelemahan kita. Betul tak? Contohnya, saya lah kata saya serta dekat masjid. Saya jadi driver. Satu hari, bos saya kata, cik, mak, belak lah, nak ambil Mercedes kan? Mercedes dia bagi saya. Saya driver ya. Nak naik Mercedes, takkan nak pakai kemplikat. Saya pun bos tie. Pakai tie. Saya setrika baju, bagi lawa. Saya sikat rambut, bos kokten. Lalat hinggap, cepoh lalat tu. Kita bawa. Ni nak naik Mercedes kan? Ni, driver ya. Tapi bila nak naik Mercedes, kena naik smart. Kita pun bawa Mercedes. Bawaan. Kita potong kap cat. Saya kata, weh apalah kap cat ni, Mercedes sombong. Kap cat tu kata nak buat macam mana, ada kap cat ya. Kita naik dengan bangganya sombong. Potong teksi. Apa naik teksi? Ni, Mercedes. Teksi kata aku Mercedes, apa, teksi ya. Kita pun potong dengan sombongnya. Tapi driver ya. Tapi kita belagak sebagai bos. Tiba-tiba sampai satu jalan dekat Selekop. Paku payung 2 inci duk tunggu. Paku payung dia tak habak tak mana dia nak tunggu dia. Kalau dia habak senang kita boleh kona ke lain. Kona dia tunggu. Pup, patah kena tayar belakang, pecah. Mercedes dia tak pecah terus. Dia lambat sikit. Pecah. Masa tu sombong manusia. Buka pintu. Tayar yang sombong tadi. Terus pergi tengok, Allah pecah tayar. Pada ketika itu nak buat apa tuan-tuan yang sombong ni? Itu dia punya tahan. Abang, anak kapcai tadi. Abang, tolong. Kapcai tu nak tolong tak? Dia kata, pilah. Tadi hang rangi kat aku, nak minta tolong. Dia nak berhenti. Dia belah. Tengok, sombong manusia, menunjukkan kelemahan manusia. Lepas tu kita pun tahanlah. Pakcik, Desi nak berhenti. Desi kata, tadi hang angkat tangan kat aku, ni nak suruh aku berhenti, hang nak naik. Sorry. Desi pun, kita pada ketika itu nak buat apa tuan-tuan? Yang sombong tadi. Main dengan tarik tai. Tarik tak tepi. Buka baju, tinggal baju perang lah. Kita baju perang. Saya panggil baju perang lah, baju singlet lah tu. Baju perang, kami dulu kalau baju perang tu buat semua berita raya. Bila raya ya, orang tua pening. Habis baju perang tu, buat semua berita. Ni tinggal baju perang. Tu dia seluar sintil. Sintil lipat sampai dekat lutut. Pergi cari jack. Buat keluar tayar spare. Letak. Pum. Tu dia punya pulai. Kan? Tadi bos, sekarang apa? Hanyalah seorang pencecer buka tayar. Tu dia buka-buka. Tiba-tiba cuba tuan-tuan bayang ada seorang naik motor berhenti di belakang. Dia nak tanya apa kat tuan-tuan? Yang tuan-tuan sombong tadi. Dia tanya apa? Abang duduk seorang ke? Buat kerja seorang ke? Kita pun kali. Dia tanya apa dah? Abang, bos mana? Dia akan tanya, bos mana? Kan? Bos mana? Dia tanya kita bos ni. Ni kita ni bos ni. Atau dia tanya, bos mana? Takkan kita nak kata, aku bos? Bos apa tu dia punya? Tengok tuan-tuan. Sombong manusia menunjukkan kelemahan manusia. Nak sombong apa-apa ada kita. Sebab tu tuan-tuan, penuhilah surau yang cantik ni tuan-tuan. Dengan program ilmu. Baik, contoh ramai. Bila yang ada ni, orang yang berilmu, itu juga hebat. Kita lahirkan orang yang berilmu. Orang yang ada ilmu, bukan saja ilmu, beramal dengan ilmunya.
Sebab tu kita ni kadang-kadang tersilap. Sebab tu Nabi kata, kullu ibnu Adam khata'un. Setiap ibnu Adam ni khata'un, melakukan kesalahan. Ada silap. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Kalaulah silap, taubatlah tuan-tuan, taubatlah. Tuan-tuan, kita ada tak kita sebut, ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Ada tak tuan-tuan bertaubat? Kita ni ada ilmu tapi tak pernah sebut bertaubat kepada Allah. Ada tak tuan-tuan sebut tubna ila Allah wa rajana ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna? Ada sebut tak? Tak ada. Sombongnya kita dengan Allah. Sebab tu Allah kata, walaisatil taubatu lilladina ya'maluna as-sayyi'at. Tidak diampunkan dosa orang yang melakukan dosa. Tidak diampun. Hatta idza hadara ahadakumul maut, iaitu apabila telah sampai kepada mereka kematian. Tuan-tuan, ulama menafsirkan yang kata sampai kematian tu apa? Bila sampai gharah-gharah ni dekat ni lah. Masa tu qala inni tubtul an, ya Allah, aku bertaubat hari ni ya Allah. Tuhan tak terima dah. Tuan-tuan, sampai nyawa dekat gharah-gharah, kita minta ya Allah ampun dosa ya Allah. Tuhan tak ampun tuan-tuan. Ni tuan-tuan yang mati boleh menyawa ni, pernah tak tuan-tuan angkat tangan, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah, bertaubat? Ada? Nabi bertaubat sehari berapa? Innahu, kata Nabi, layghan, lalai fi ala qalbi. Dia kata sesungguhnya aku ni lalai dalam hati aku. Inilah astaghfirullah fi yaumin mi'ata marratin. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tuan-tuan Nabi kan? Tuan-tuan siapa kekasih Allah kan? Tak ada. Tetapi Nabi yang maksum Astaghfirullahaladzim 100 kali. Sebab tu tuan-tuan, gunakan hidup kita ni. Kita banyak dosa tuan-tuan. Kita dah tak ada ilmu, kita kurang ilmu, buat maksiat. Bertaubatlah kepada Allah. Bertaubat macam mana? Ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Ampunkan dosaku ya Allah. Minta sungguh-sungguh. Sebab tu kata Imam Ghazali, taubat ni ada 3. Pertama, taubat orang awam. Dia melakukan maksiat, berzina, dia minum arak, dia berjudi dan sebagainya. Taubat, dia kena sebut, ya Allah, aku pernah berjudi, ya Allah, ampunkan dosaku. Kena taubat sungguh-sungguh. Tak mau buat dah. Yang kedua, ialah taubat khusus. Iaitu kadang-kadang batin kita ni, main takbur. Apa ustaz ni sembang apa? Ni, dalam hati ada perasaan takbur, perasaan tesat dengki, perasaan riak dan sebagainya. Buangkan, buang. Dengan apa? Qanaah, rendah diri, ya Allah, aku tak ada apa ya Allah, aku sama dengan dia ya Allah, aku pun manusia biasa yang melakukan dosa. Kita nak buat macam tu. Sebab tu kita nak buat program ni bukan semata-mata nak bagi ilmu, tapi nak tarbiyah hati manusia ni. Nak lahirkan orang yang tak ada sifat macam ni. Nak buang tuan-tuan. Tak mau kita duk mengaji, mai duk dengar ceramah, tapi dalam diri punya ego. Pergi di pejabat jumpa, salam kita dah, Assalamualaikum, tak ada. Buat tak tahu buat apa main mengaji? Dia duduk di rumah, dia mengaji pertama. Tapi bila ada mengaji, sentuh jiwa dia. Ya Allah, aku ni tak ada apa, ya Allah. Saya pernahlah 2 pengetua tuan-tuan. Satu pengetua perempuan, satu pengetua lelaki. Pengetua lelaki ni orang yang adalah fikrah Islam. Beza. Tapi perempuan ni, ya Allah, punya teruk. Mesyuarat 3 jam. Dia seorang cakap, popeng. Dia boleh lejak 3 jam. Kami cikgu lena habis. Dia boleh belejar. Apa dia belajar? Tuan-tuan, mai pakai kasut bagi kilat, pakai tie elok. Dia duk tiap bulan duk belajar tu lah. Saya kata, ya Allah, ini orang yang tak ada ilmu begini. Orang yang ada ilmu Islam, dia beramal. Dia cakap meeting 1/2 jam lah, tapi padat. Orang yang faham. Sebab tu tuan-tuan, kita ni sementara aja. Sampai masa Tuhan ambil nyawa kita. Sebab tu ingat, semua ni akan mati ni, adik-adik. Tengok muka ni. Sampai masa Tuhan ambil nyawa kita. Sahabat saya umur 36. Malam, nenek dia meninggal. Pagi esok dia usung nenek dia. Kemudian dia letih, balik tidur. Balik rehat. Nak terberak, masuk dalam jamban. Meninggal dalam jamban. Umur 36. Pagi tanam nenek dia, petang tanam dia pula. 2 mayat sekaligus. Muda lagi tuan-tuan, baru ni seorang. Di Taman Ru, umur 40 lebih. Tengah duk baca khutbah, jatuh, meninggal. Umur berapa? 40. Seorang adik sekolah Datuk On kena leukemia, umur 17 tahun. Cukup bagus je. Ada gambar di sini, saya tak dapat tunjuk sebab saya tak bawa SD dalam kereta.
17 tahun kena leukemia, meninggal. Kita jangan sangka. Bateri tak ada apa. Kita jangan sangka bahawa kita ni nak umur panjang. Sebab tu tuan-tuan, kita bertaubat kepada Allah. Bila taubat, Nabi kata, ya beku menangislah. Fa'il lam tabku fatabaku, tak boleh menangis, paksa. Tuan-tuan, pernah tak tuan-tuan paksa mengalirkan air mata tuan-tuan? Pernah tak tuan-tuan menangis dengan dosa tuan-tuan? Tak ada. Sayyidina Umar yang jamin masuk surga, dia menangis tuan-tuan. Ketika dia menangis di tepi masjid, teriak dia. Sahabat tanya, wahai Umar, kenapa engkau menangis? Dia kata, aku ada anak perempuan umur 4 tahun. Umur 4 tahun anak perempuanku ini. Kemudian masa aku jahiliah, aku bawa anak perempuanku pergi tengah padang pasir, aku korek lubang. Aku korek, bila dah dekat dalam dah, aku tak larat, aku rehat. Anakku tanya, ayah, ni nak buat apa ni? Aku tak abang apa, aku korek. Dah dalam dah, aku naik, aku tolak anak aku yang perempuan tadi jatuh ke dalam lubang. Lalu anak aku panggil, ayah, kenapa tanam cik ni? Aku ambil pasir, aku kambus dia. Ayah, bawa naik, ayah. Aku ambil pasir, aku kambus dia. Tuan-tuan sanggup buat? Tuan-tuan ada sanggup buat? Anak-anak tuan-tuan tanam? Sayyidina Umar sanggup tanam anak dia hidup-hidup. Saya tak mampu tuan-tuan, anak perempuan. Anak jantan tak apa, anak perempuan balik rumah. Ayah, caroi adik. Anak perempuan. Sayyidina Umar sanggup tanam anak dia hidup-hidup. Kemudian sampai dekat ni, ayah bawa naik cik.